Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wa sifatur rawi wa huwa al-'adlu ad-dabit. Sekarang dia masuk kepada perbahasan lain dalam ulumul hadis. Sebagaimana kita tahu, untuk hadis itu diterima ada 5 syarat. Antara syaratnya ialah berkaitan dengan perawi itu sendiri. Sebab hadis ni sampai kepada kita melalui perawi-perawi, melalui manusia. Jadi manusia macam mana yang mana riwayat mereka boleh diterima, dan manusia macam mana riwayat mereka tidak akan diterima. Jadi wa yadkhulu fihi ma'rifatul jarhi wat ta'dil. Masuk dalam perbahasan sifat rawi ni ialah perbahasan tentang jarh dan juga ta'dil. Jarh ni ialah menghukum seseorang perawi kerana sebab-sebab tertentu dia ni sebagai perawi yang lemah. Dan kesan daripada kita bagi tahu ataupun kesan daripada kita menghukum dia sebagai perawi yang lemah, riwayat dia akan ditolak. Ataupun kalau diterima bersyarat. Diterima dalam sebahagian keadaan, ditolak dalam sebahagian keadaan. Nampak tak tuan-tuan? Dan sebagai contoh, ada orang yang mana berdusta atas nama Nabi. Ulama dapat kesan dia berdusta atas nama Nabi. Tak, dia reka hadis. Jadi ulama akan kata fulan kadzab. Fulan ialah perawi pendusta. Kenyataan fulan ialah perawi pendusta itu dinamakan sebagai jarh, iaitu melukakan. Jaraha yajrahu ni sebenarnya melukakan. Jadi penggunaan dia ialah fulan tu tak reliable, tidak boleh diterima, tidak boleh dipakai. Itu dinamakan sebagai jarh. Ada setengah pula perawi yang mana dia tidaklah kadzab, tetapi hafalan dia teruk gila. Dari sudut agama dia molek, tak ada masalah. Semayang, puasa, ibadah dia molek. Tapi dari sudut hafalan dia, 100 hadis yang dia hafal, 98 tak tahu faham mana dah. Tak ingat molek. Jadi ulama kata fulan majruh. Fulan juga tidak terpakai. Dari sudut apa? Dari sudut hafalan dia. Imam Malik rahmatullahi alaih, Ibn Abi Dhi'b, ni antara ulama-ulama besar di Madinah. Imam Malik rahmatullahi alaih 179. Ibn Abi Dhi'b 159. Dia kata apa? Di Madinah ni ada ulama-ulama yang begitu hebat, Masya Allah. Warak, taqwa, hampir 80 orang. Dalam setengah riwayat kata ada hampir 100 orang. Yang mana mereka ni kalau diberi tanggungjawab untuk jaga Baitul Malil Muslimin, untuk jaga harta negara, mereka orang paling layak. Sebab amanah mereka dan seumpamanya. Tapi la yu'khadhu bihadithihim. Hadis mereka tidak diambil. Ulama tak ambil hadis. Sebab apa? Mereka tak tahu apa yang keluar daripada mulut mereka. Sibuk dengan ibadat. Jadi tak ada masa untuk hafal hadis, untuk belajar hadis. Sebab tu Imam Malik kata, kita tak ambil ilmu daripada mereka walaupun mereka ulama yang hebat, tua, tak ada masalah. Bila Az-Zuhri mari, izdahamna ala babihi, kami berkumpul di hadapan pintu rumah Az-Zuhri untuk ambil ilmu daripada Az-Zuhri. Nak rajak bahawasanya ilmu ni tuan-tuan bukan tengok kepada salah, tengok kepada kesalehan semata-mata, bukan tengok kepada warak semata-mata. Bahkan tengok kepada ilmu. Tapi tak bermakna ilmu tanpa salah, ilmu tanpa warak, ilmu tak jaga diri, tak jaga amal. Hak tu mungkin akan jadi fasik. Tak melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil secara berterusan. Tak melakukan dosa besar secara terang-terangan. Jadi tidak boleh tidak, mesti dua-dua ni dijaga. Dari sudut agama pun kena jaga, dari sudut hafazan pun kena jaga. Jadi perawi yang mana hafalan dia teruk, tak, ulama kata sayyi'ul hifz, hafalan dia teruk. Dha'iful hadis, dhahibul hadis. Jadi ini merupakan lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab rijal, kitab jarah ta'dil yang akan kelaskan perawi-perawi. Ada juga perawi yang mana dia ada kelemahan, tetapi tidaklah sampai semua benda yang datang daripada dia, riwayat-riwayat datang daripada dia, dibuang semuanya. Ada yang mana ditolak dalam setengah perkara, diambil dalam setengah perkara. Sebagai contoh,
Muhammad ibn Ishaq, sahibul Maghazi, tak, yang kita sebut tadi, sezaman dengan Imam Malik. Dia diambil, diterima dalam bab Maghazi di sisi kebanyakan ulama hadis. Tak, dari dalam bab perang, dalam bab sejarah diambil. Dalam bab hukum, kalau dia bersendirian dalam riwayat, ulama tak akan terima. Jadi ada juga hak duk martabat pertengahan. Guru kami, Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, antara ulama hadis besar di Mesir, masih lagi hidup sekarang. Dia kata, masa kami hadir kelas dia, dia kata, aku ada 70 fail berkaitan dengan Muhammad bin Ishaq sahaja. Riwayat-riwayat dia, hak dia kaji dan seumpamanya. Dan aku sampai kepada kesimpulan, dan bukan kesimpulan yang baru pun, kesimpulan ulama buat ada sebelum ni pun, tapi dia kaji sendiri. Dia sampai kepada kesimpulan bahawasanya Muhammad bin Ishaq adalah hasanul hadis. Hadis dia hasan idza lam yukhalif, jika dia tidak menyalahi riwayat perawi lain. Bahkan setengah ulama pun tidak akan terima riwayat dia dalam bab-bab tertentu idza tafarrad, bila dia tafarrud dengan riwayat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa yadkhulu fihi ma'rifatul jarhi wat ta'dil. Ta'dil ni kita menghukum perawi sebagai satu orang perawi yang terpercaya. Riwayat dia boleh diterima. Contoh dia, fulan thiqah. Fulan ini satu orang yang terpercaya. Fulan saduq. Fulan satu orang yang terpercaya. Jadi tuan-tuan, ilmu jarh dan juga ta'dil, dia ada usul dia tersendiri. Dia ada usul dia tersendiri, ada ulama dia tersendiri, ada kitab-kitab dia tersendiri. Dan ilmu ini, tidak ada satu orang pun perawi yang mana meriwayatkan hadis, walaupun satu, mesti akan ada fail khusus dah untuk dia. Dia ni siapa, mak dia siapa, ayah dia siapa, tok dia siapa, beranak bila, beranak mana, gini negeri mana, jumpa siapa, semua benda telah disebut. Nampak tak tuan-tuan? Dan kitab-kitab usul jarah ta'dil, antara kitab moden dirasat fil jarh wa ta'dil, tak silap saya, oleh Dr. Gapa A'zami tahu? Mustafa A'zami ke apa? Tapi saya tak ingat. Ada satu, ke Abdul Rahman A'zami gitulah. Ada satu jilid. Usul jarah ta'dil, dirasat fil jarh wa ta'dil. Ada satu lagi dirasat juga fil jarh wa ta'dil. Saya tak ingat siapa tulis, tetapi kitab tersebut telah diberi kata pengantar oleh Syekh Syarif Hatim Auni. Antaranya usul jarah ta'dil yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Itar. Antaranya Madkhal ila al-jarh wa ta'dil, ilmu rijal dan seumpamanya oleh Syekh Abdul Majid Al-Ghawri, orang India, ngaji di Syria tapi ada di Malaysia lah ni. Banyaklah kitab-kitab untuk kita tahu pasal jarah ta'dil. Kitab-kitab yang mengumpulkan nama perawi banyak. Ada yang mengumpulkan perawi-perawi yang thiqah sahaja, macam As-Thiqat Ibn Hibban, As-Thiqat Ibn Shahin. Ada kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang dhaif saja, macam Du'afa oleh Imam Bukhari, Du'afa oleh Imam Nasa'i rahmatullahi alaih. Kemudian Al-Kamil fi Du'afa oleh Ibn Adi, Al-Du'afa oleh Al-Uqayli, Al-Majruhin oleh Ibn Hibban. Banyak. Dan ada kitab yang mana mengumpulkan perawi-perawi kitab-kitab tertentu. Contohnya hak kutub sittah ni lah. Kutub sittah Al-Kamal, baru cetak baru Al-Kamal. Tapi siapa tulis? Tak ingat. Tapi daripada Al-Kamal ni, mari kitab-kitab lain macam Tahdzibul Kamal oleh Al-Mizzi, kemudian Tadhhibut Tahdhib oleh Az-Zahabi, kemudian Taqribut Tahdhib, Tahdzibut Tahdhib, dan Al-Khulasah oleh Khazraji. Jadi banyak kitab-kitab yang mana membahaskan tentang kedudukan perawi yang ada dalam kutub sittah. Nampak tak tuan-tuan? Banyak lagi lah. Ithaful Maharah, apa semua tu. Macam-macam kitab ni bukan tempat kita nak ngaji sosok, tapi kita memberi gambaran bahawasanya para ulama hadis, mereka menjaga hadis. Ada saat ni baru duk kecek dengan saya dia kata ada sebahagian orang zaman lah ni, tak tahulah kerana dia jahil ataupun kerana dia apa, dia kata ada ulama-ulama, tak sebut nama negeri, negara, dia kata mereka ada kitab rijal mereka sendiri yang tidak ada di sisi muhaddisin. Kata biso ada kitab sendiri hak muhaddisin tak tahu.
Apa dia buat kenyataan gitu? Sebab dia nak pertahankan hadis dia tak ada dalam kitab ni. Kita ada hadis kita sendiri, bukan semua hadis ulama sebut dalam kitab. Kita ada perawi-perawi kita sendiri, bukan semua perawi ada dalam kitab. Aku tu bisa. Hak zat tahun 1400 lebih ni, hak boleh mendakwa ada kitab sendiri yang tidak dikenali oleh Ibn Hajar, tidak dikenali oleh Al-Mizzi, tidak dikenali oleh Zahabi. Dah hadis tu gimana sebelum ni? Sepanjang 1000 tahun, orang tak kenal hadis, tiba-tiba mu mendakwa zaman lah ni ada kitab sendiri, ada hadis sendiri. Nipu. Kadzab. Puak ni tak takut. Ada zaman lah orang nipu atas nama Nabi SAW. Cerita yang bising di negara Arab beberapa tahun lepas, tak berapa tahun lah, 10 tahun lebih mungkin ataupun 20 tahun lebih. Musannaf Abdul Razak hak sampai kepada kita berapa jilid? Dalam 8 jilid gitulah lebih kurang lah ni. South Africa cetak. Musannaf Abdul Razak. Dan Musannaf Abdul Razak yang sampai kepada kita tidak lengkap. Tapi ada set-set hak tak takut ke Tuhan ni, dia kata dia jumpa makhtutat baru Musannaf Abdul Razak. Antara yang ada dalam makhtutat tu ialah hadis Nur Muhammad. Sa'id Mamduh dengan Himyari. Himyari ni orang duduk di Dubai ataupun duduk di Abu Dhabi. Sa'id Mamduh duduk Mesir lagi lah ni. Dia kata ada, waktu ubiklah cetak. Seluruh ulama hadis, seluruh dunia bangun tak membongkar pendustaan terhadap nama kitab tersebut ataupun terhadap kitab baru cetak yang kononnya Musannaf Abdul Razak. Orang Islam zaman lah ni, bila satu-satu kitab didakwa wujud, dia kena tunjuk manuskrip mana hak mau ambil, nuskhah mana, hak tulis tangan mula daripada mana, siapa yang riwayat, tak siapa, apakah nilai perawi manuskrip tersebut, makhtutat tersebut. Dia ada ilmu lain pula daripada ijazah sampai PhD bahagian nak baca makhtutat ni saja. Ilmu lain pula hak tu. Bukan ngaji hadis, bukan ngaji, ilmu lain pula. Sampaikan Syekh Abdul Rahman Khalaf, dia orang Iraq, ada duduk di Usim lah ni. Dia kata, dengan saya dengar ni 10 tahun lepas, dia kata kalau aku tengok dengan mata kosong aku ni, dalam 100 meter makhtutat tu boleh royak umur berapa makhtutat tu mari mana. Dia ni antara pemilik makhtutat yang banyak. Kita boleh kaji kertas tu berapa lama umur dia zaman lah ni. Jadi nak kata ni makhtutat ni jalan kedok, sehinggalah tak siap saya Syekh Ziyad Takilah ke apa, dia tulis hampir 50, dia kumpulkan 50 bayan penerangan daripada ulama-ulama hadis dan makhtutat di dunia Islam, nak bagi tahu bahawasanya kitab yang dinisbahkan kepada Abdul Razak ni kitab yang palsu. Syekh Sa'id Mamduh dia tarik balik, Syekh Himyari dia tak tarik balik, siapa sudah. Antara ayat yang saya baca dalam 50 bayan tu, dia kata la'natullah 'alal kadzabin, laknat Allah kepada para pendusta. Ada lagi orang dusta atas nama Nabi hari ni. Dia sebenarnya waktu ubik tu dia nak sah je hadis Nur Muhammad tu biar ada. Hadis Nur Muhammad tu biar ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kenyataannya kata bahawasanya kita ada kitab sendiri, kita ada kitab rijal sendiri, hadis yang mana tidak dibukukan tiba-tiba sampai kepada dia tidak melalui ulama lain. Kebanyakan dusta, nipu. Kalau dia ada, tunjuk mula mari mana. Kita nak cek mula sanad sosok. Dia lalu kot siapa. Kalau hadis, kita banyak dah mari kan madaris hadisiyah, dak di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir, di Madinah, di Mekah. Kalau tidak lalu melalui madar isnad, nama hak 5 ni orang ni bukan hadis dah tuan-tuan. Kalau tidak lalu, kalau orang hadis Kufi tak lalu melalui Abu Ishaq As-Sabi'i, A'mash, kena garu kepala banyak sikit lah. Apa hadis ni tak lalu kat ni? Sedangkan mereka adalah madar isnad. Siapa rakyat madar isnad ni? Ne 7 orang ni. Bukan saya banyak. Ali bin al-Madini, Tok Guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih, meninggal tahun 234. Ibnu Ma'in 233, Imam Bukhari Imam Ahmad 241. Dia Tok Guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Bukhari rahmatullahi alaih kata, "Mastasghartu nafsi." Aku tidak pernah kecilkan diri aku di hadapan sesiapa pun kecuali di hadapan Ali bin al-Madini. Tabibul ilal, pakar kecacatan hadis. Dia kata apa? Nazartu fil isnad. Aku tengok semua sanad-sanad hadis ni. Fa idza hiya daduru ala sittah.
Dia hadis-hadis ni, dia akan lalu nail ke. Dia sebut nama. Di Madinah Zuhri, di Mekah Amr bin Dinar ataupun Abdullah bin Dinar. Kemudian di Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i, Sulaiman ibn Mihran Al-Amash. Kemudian di Basrah Yahya ibn Abi Kathir. Dan Abi Kurayh ada dalam nail ke. Nazartu fa izal isnad yadur ala sittah. Aku tengok sanak-sanak hadis ni, dia tak lari daripada nail ni. Secara ghalibnya adalah lagi daripada orang lain, tapi tak banyak. Jadi begitu juga hari ni kita mendakwa kita ada hadis sendiri. Tak, kita ada perawi sendiri. Tak, kita rijal sendiri, tapi tak lalu Ibnu Hajar, tak lalu Imam Mizzi, tak lalu Imam Zahabi, tak lalu Suyuti Sakhawi selepas tu. Kita kena garu kepala lah. Sebab tu ulama kita kata kalau kita ngaji, tak, tapi orang cucuk hidung kita lagi, bodoh lah kita sebenarnya. Sebab tu kita semua ngaji untuk kita buang diri kita daripada kejahilan. Orang kata gapo-gapo pun kita ada filter. Kita ada alat untuk kita tapis. Nampak tak? Sebab hadis-hadis yang disebut oleh para ulama dalam kitab fiqh, ke dalam kitab tafsir, ke dalam kitab usul fiqh, ke dalam kitab bahasa Arab, ke semuanya telah ditakhrij, telah ditulis balik dan telah dikaji balik kedudukan sanadnya oleh para ulama hadis. Hak mereka tak jumpa, mereka kata la aslalahu. Tak ada asal, tak jumpa dalam kitab hadis. Dia royak gitu. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak faham? Kena ngaji banyak lagi. Kalau orang dakwah belakang, hari ni semua orang boleh dakwah. Nabi royak, Nabi royak, Nabi royak, Nabi royak. Penuh mulut Nabi royak. Cinta Nabi. Tapi tanya mari mana Nabi royak? Jumpa sendiri ke? Tak. Hak bisa sikit dia kata yaqadhah. Yaqadhah kita tak nafi, ada ulama kata ada yaqadhah. Imam Suyuti dakwah yaqadhah jumpa dengan Nabi, tapi kita tak kata dia kadzab. Tapi yaqadhah, gapo hak boleh lepas tu? Adakah dia akan ubah syariat baru? Ada orang kata Syekh dia